المرسلين وعلى آله وصحبه kemudian Al-Fadil Ustaz Asman di rumah yang dihormati Tuan Imam kita, Tuan Haji Umar, Tuan Bilal, Tuan Haji, Puan Haji dan para hadirin yang berhormat sekalian. Ini syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala hari ini kita sama-sama dapat mengikuti kuliah matrik daniel kuliah untuk kuliah yang ke-32 ini sesudah yang kita buat kuliah matrik daniel. Jadi ada dari majlis kita tadi kita semayang matrik di kuliah dan syak kegiatan sekian di kuliah mungkin sampai 8.30 kita solat isyak. Itu ada jamuan jamuan nasi bungkus ambil satunya nak balik. Jadi sebelum kuliah tadi sikit salam mengenal boleh ini cikgu yang selalu mengkota dengan doa tidak kenal ni ada yang dah kenal ini saya baru tahu dia datang ke solat-solatnya. Ini majlis silakan dan memulakan kuliah dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna was-sa'ba rabbi syi'ta sahal. Qala Allah subhanahu wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Allahumma ya alim 'allimna min 'ilmika ma tarda bihi 'anna wa la tu'akhidhna bima ta'lamuhu minna. Ya halim khuliqna bi khuluqil hilmi wa haqqiqna bi haqa'iqil ilmi. Ya dafi'al bala idfa' 'anna al bala wal waba wal amrad innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma asrif 'anna al bala wal waba wal amrad innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darki syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqami. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Ishfina shifaan taman ya shafi ya Allah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Pertamanya kita sama-sama rapatkan rasa syukur, terima kasih setinggi-tingginya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertamanya kita dapat hadir sekali lagi ke Baitun min Buyutillah, satu rumah yang sangat istimewa atas muka bumi ini, iaitu rumah Allah. Ada ramai di luar sana tuan-tuan orang yang berkeinginan untuk sampai tapi tak sampai. Dulunya sakit, dulunya tak sempat, tak ada masa. Sekarang tambah satu lagi jenis orang. Kenapa tak dapat datang sampai ke masjid? Sebab kena kuarantin. Kan? Itu sakit juga tu.
itu terhalang juga. Alhamdulillah kita dapat hadir dan kita dapat bersama-sama berada menunaikan salat secara berjamaah. Dan alhamdulillah di kesempatan yang ada ini, sebelum kita meneruskan salat berjamaah kita berada, kita memberikan sedikit ruang untuk berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ianya asbab untuk kita diberikan keampunan, maghfirah, dan juga diberikan kasih sayang, rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang berusaha Tuan Haji Ramli selaku pengerusi Surau As-Salihin, seterusnya Tuan Haji Omar. Dulunya saya sebut yang berusaha Tuan Pengetua, saya malam ni kena tukar title. Yang mulia, yang dihormati, lagi dikasihi mantan bos saya Tuan Haji Omar Muhammad, Tuan Imam Masjid Surau As-Salihin, dan seluruh jawatan kuasa Surau As-Salihin, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Saya jadi kekok lah malam ni sebab kena bercakap depan bos saya kan, mantan bos saya tapi nasib baik dia duduk tepi saya, jadi tak berapa nampak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ni saya ingatkan ialah kuliah biasa. Tiba-tiba saya dapat mesej daripada Abang Azman kita, mengatakan malam ni kita nak buat penutup dan juga maulud lah kan. Okey lah tu, tak apalah mana-mana pun. Jadi saya duk fikir-fikir apa yang saya nak sebut ni kan? Apa yang saya nak sebut pasal maulud ni kan. Jadi saya kira-kira lah malam ni saya nak berkongsi dengan tuan-tuan untuk kita ulang kaji mengenai Nabi, yang ada kaitan dengan Nabi, yang rapat dengan Nabi, iaitu yang disebut sebagai Zaujatul Rasul sallallahu alaihi wasallam, isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada berapa orang isteri Nabi? 11 Ada kitab sirah yang menetapkan 11, dan ada yang mengatakan yang seorang lagi itu pun termasuk isteri Nabi juga. Kita akan cerita lepas ni, maknanya 12. Tetapi yang diijma'kan oleh ulama, yang menjadi kesepakatan para ulama, ketika mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dijemput kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, wafat pada hari yang sama dengan hari kelahirannya, iaitu pada hari Isnin. Ketika itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam masih mempunyai isteri yang sah seramai 9 orang. Tuan-tuan jangan pelik, sebab ini keistimewaan yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isterinya lebih daripada syariat biasa. Syariat biasa ialah 4 orang. Kita ni handal macam mana pun 4 orang aja. Jadi kalau orang kata saya kahwin ikut Nabi, ada betul dan ada tak betul. Betul dari segi poligaminya, dari segi ta'adudnya, bilangannya. Bilangan 4 orang itu ramailah, lebih poligami. Tetapi tak tepat kalau nak katakan bilangannya, sebab Nabi 12 ataupun 11 dan kita hanya 4 orang. Itu pun Tok Mat kalau berani. Dia kata bukan tak berani Ustaz, tapi apa? Wallahualam, sayang suami, soalnya sayang isteri kan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, isteri pertama siapa? Khadijah. Tak payah sebut, orang semua tahu. Kalau tak tahu isteri pertama ni memang teruk. Khadijah binti Khuwailid. Dan dialah isteri yang sangat istimewa di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana daripada Khadijah lahirnya zuriat Nabi seramai 6 orang. 2 lelaki, 4 perempuan. Bermula dengan Al-Qasim, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan lakab ataupun gelaran Abul Qasim. Kemudian
Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah, dan yang keenam, siapa dapat jawab? Haji Ramli kata nak bagi 2 bungkus malam ni. Yang keenam siapa tuan-tuan? Yang keenam seorang lagi lelaki. Salah, bukan Abdullah. Dia juga dikenali sebagai At-Tahir. Abdullah. Jadi anak daripada Khadijah ni 2 lelaki, Al-Qasim dengan Abdullah, dan 4 lagi yang perempuan. Dan seorang lagi daripada seorang isteri yang mana dia menjadi pertikaian di antara ulama. Adakah dia isteri ataupun dia kekal sebagai seorang hamba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kesempatan nanti kita akan sebut dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Khadijah ini merupakan isteri pertama Nabi, merupakan wanita pertama yang memeluk Islam. Dia perempuan pertama yang memeluk Islam, dan dia merupakan tulang belakang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kerja dakwah yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 tahun sebelum Nabi hijrah, dia dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam berada dalam keadaan sedikit kedukaan yang dikenali pada tahun itu Amul Huzn. Kenapa? Tahun duka cita, sebab kehilangan seorang wanita yang hebat, seorang wanita yang menjadi tulang belakang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam nak menggerakkan dakwah pada peringkat awal yang orang semua tolak. Bahkan Khadijah lah yang memberi semangat pada Nabi sekembalinya daripada Gua Hira. Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, "Zammiluni, zammiluni," selimutkan aku wahai adinda. Cerita yang masyhur. Menjadi tulang belakang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kewafatannya memberikan satu tamparan yang hebat pada Nabi untuk meneruskan kerja dakwah. Di samping pada tahun yang sama, seorang lagi yang menjadi tulang belakang Nabi, yang banyak support Nabi sallallahu alaihi wasallam pada awal Nabi sallallahu alaihi wasallam mulakan gerakan dakwah, ialah bapa saudaranya Abu Talib. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, setelah kewafatan Khadijah binti Khuwailid itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mencari penggantinya. Baru bermula cari pengganti. Maknanya kalau orang tu kata dia nak berpoligami ikut Nabi, kena ikut betul-betul lah. Isteri pertama tak ada, baru boleh cari yang kedua. Saya jumpa dengan seorang Pak Haji tu, dia kata, "Ustaz, betul lah," dia kata, isteri tak ada pertama, yang pertama tak ada, dapat yang kedua ni, dia kata, laju Ustaz, sekarang nak cari nombor 4 pula. Saya kata, oh macam tu rupanya, oh itu petua dia. Saya kata, saya tak nak lah isteri saya tak ada, sebab saya dah janji dulu nak sehidup semati. Mungkin ada orang dia silap sebut satu hidup satu mati. Saya tak, saya hidup dan semati. InsyaAllah tuan-tuan. Tapi kalau Allah nak bagi juga, alhamdulillah. Orang kata rezeki jangan ditolak. Tuan-tuan, lepas Khadijah wafat, barulah Rasulullah SAW menikahi isteri yang kedua. Siapa? Siapa tuan-tuan? Siapa agak-agak? Kalau jawapannya lambat, maknanya saya rasa Haji Ramli betul lah kalau saya bawa tajuk ni malam ni kan? Betul tak? Ulang kaji kan? Ulang kaji kan? Biasalah ulang kaji ni maknanya macam budak anak biasa lah kan? Nak ulang kaji. Biasalah tuan-tuan, lupa ni biasa, mainan biasa kan? Jadi isteri yang kedua, seorang wanita yang dah tua, yang mempunyai sifat keibuan. Siapa makji nama dia? Saudah binti Zam'ah. Saudah binti Zam'ah. Oleh kerana sifat keibuan yang ada pada dia, maka Rasulullah pilih dia untuk tujuan utamanya ialah nak jaga 6 orang anak yang masih kecil.
yang ditinggalkan oleh Khadijah, yang memerlukan kepada pengurusan, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bergerak mengatur strategi untuk mengembangkan dakwah. Yang mana ketika itu begitu hampir untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berhijrah ke Madinatul Munawwarah. Jadi perlu ada suatu pengganti. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pilih siapa tadi? Saudah. Kadang-kadang kita sebut orang dengar orang sebut Saudah kan? Tak betul. Ejaan dia ialah Saudah. Sin, waw, dal, ta marbutah. Saudah, bukan Saudah. Saudah binti Zam'ah. Kahwin dengan Saudah. Kahwin dengan Saudah. Dan Saudah ni, oleh kerana dia ni agak berumur, maka dia ni antara yang memberikan giliran dia kepada Siti Aisyah. Giliran dia bagi kepada Aisyah. Jadi tuan-tuan, isteri Nabi yang pertama janda. Siapa? Khadijah. Isteri kedua pun orang yang dah berumur, janda juga. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kerja buat dia, buat kerana Allah. Bukan Nabi buat kerana nafsu. Agak-agak kalau nafsu, Nabi pilih janda ke pilih kan ada lagu tu kan, pilih yang janda ke yang dara. Kan? Kalau saya, tuan-tuan tanya saya pilih yang tak, saya pilih yang dara lagi. Tuan-tuan menunjukkan bahawa golongan mustasyriqin yang mengatakan tengok Nabi kamu begitu bernafsu sehingga 12 orang, 11 orang dia kahwin dengan wanita, ni kerja apa ni Nabi kamu ni? Orang mustasyriqin sebut. Kita kata tak, ini dakwah. Dakwah. Kerana dakwah Nabi kahwin. Kalau kerana nafsu, Nabi tak pilih sehingga 11 orang ataupun 10 orang, semuanya janda. Seorang je, satu-satunya yang ketiga yang kita nak sebut ini, iaitu Sayyidatina Aisyah bintu Abu Bakar. Dialah satu-satunya yang masih lagi dara, yang dikahwin oleh baginda Nabi, dinikahi oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana datangnya malaikat Jibril memperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang perempuan, seorang wanita di atas permaidani sutra, yang dikatakan bahawa Muhammad inilah bakal isteri kamu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas itu menikah dengan Aisyah, anak seorang sahabat yang cukup istimewa, kekasih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada berapa orang tuan-tuan isteri Nabi yang anaknya sahabat Nabi? Itu teka-teki yang keberapa tu? Yang ketiga. Ada berapa orang? Yang pertama Aisyah. Semuanya ada 3 orang. Siapa? Tunggu, kita cerita pelan-pelan. Dah selesai dah seorang, Aisyah. Aisyah ni tuan-tuan tak usah ceritalah pasal dia. Hebat sangat. Hebat. Kalau Khadijah ada kehebatan dia, Aisyah ada kehebatan dia. Kehebatan Khadijah tadi kita sebut 6 orang zuriat Nabi daripada dia. Wanita pertama yang peluk Islam. Dan satu lagi saya lupa tadi, antara istimewanya Khadijah, dia antara isteri ataupun salah satu isteri yang dikirim salam oleh Allah Ta'ala melalui malaikat Jibril alaihissalam. Kepada siapa? Kepada Khadijah. Aisyah pula turun turun ayat Quran membersihkan dia dalam peristiwa hadisul ifk, kan? Peristiwa fitnah yang dibawa oleh golongan munafiqun. Maka itu istimewa. Dan istimewanya lagi Aisyah, dia merupakan satu-satunya isteri Nabi yang masih lagi dara. Dan istimewanya juga dia merupakan pakar rujuk bagi para sahabat dalam bab fiqh.
khususnya ketika mana kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isteri yang ke-3. Seterusnya isteri Nabi yang ke-4. Siapa isteri Nabi yang ke-4? Seorang lagi anak kepada sahabat yang cukup rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu anak Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Siapa dia? Hafsah. Hafsah. Dalam satu riwayat, tak silap riwayat Abu Daud, disebutkan cerita Hafsah ini, dia seorang wanita yang disebut oleh Jibril sebagai sawamah wa qawwamah. Sawamah ni maksudnya yang sangat-sangat rajin berpuasa. Dan qawwamah ni dia banyak melakukan salat malam, banyak berqiyamul lail, sangat rajin puasa siang dan malamnya berqiyam. Tetapi dia ada sedikit rasa cemburu. Dan dalam riwayat itu saya nak ringkaskan, akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terasa, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat itu menyebutkan Nabi ceraikan dia, Nabi tolak dia. Tetapi cepat-cepat Jibril alaihissalam datang jumpa Nabi, dan Jibril kata ambil balik, rujuk balik, kerana Hafsah ini dia sangat istimewa. Kenapa? Kerana dengan sawamah dia, dengan qawwamah dia, kamu tarik balik. Jadi nak sebutnya tuan-tuan, sifat orang perempuan ni, kalau ada cemburu tu sifat biasa, kan? Betul. Kalau tak ada cemburu, maknanya orang kata apa? Tak ada sayang, kan? Itu je nak sebut. Tapi janganlah pula Mak Haji nanti balik nanti cemburu aja. Kenapa? Tu Hafsah cemburu je. Janganlah pula macam tu, salah faham, kan? Nak sebutnya sebagai basyariyah, sebagai manusia. Kita ada benda itu, ada datang cemburu, ada datang sayang, tapi nak kontrol. Kena kontrolnya, alhamdulillah, berjayalah. Itu sifat manusia. Malaikat lain, kan? Malaikat lain. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan saya sebut sikit-sikit je, boleh? Kalau nak sebut satu-satu ni, tak habis kita ni, kan? InsyaAllah lah, ada masa kita sebut lagi lain kali. Yang keberapa dah? Yang kelima. Yang kelimanya ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan seorang wanita yang ini tak lama, 2 bulan aja. Gelaran dia Ummul Masakin, ibu kepada orang-orang miskin. Menunjukkan dia ni sangat-sangat prihatin kepada orang susah, sangat dermawan, sehingga kan disebut dia bagi semua yang ada pada dia. Dia sanggup berpuasa. Siapa dia? Zainab binti Khuzaimah. Zainab ada 2 orang. Yang ini dia sempat bersama dengan Nabi 2 bulan saja. Lepas tu dia wafat. Mana dia yang kedua isteri Nabi yang wafat selepas daripada Khadijah yang pertama. 2 bulan. 2 bulan saja dia sempat bersama dengan Nabi SAW. Zainab binti Khuzaimah yang dikenali sebagai Ummul Masakin. Selepas Khuzaimah, Nabi SAW menikah seorang lagi, yang ke-berapa? Berapa dah? 6 Yang ke-6. Yang ke-6 ni, tuan-tuan buka nota yang saya bagi tadi. Siapa dia kat situ agak-agak? Ada 2 orang tu. Ada 2 orang, kan? Namanya ialah Ummu Salamah. Ni pun masyhur juga cerita dia, kan? Kita cerita sikit. Sebelum kita baca, ada 2 riwayat yang saya sediakan itu. Ummu Salamah, nama dia sebenar apa? Namanya sebenar bukan Ummu Salamah tu gelaran dia. Anak dia yang pertama nama Salamah.
Suami dia nama Abu Salamah, sahabat Nabi yang hebat juga Abu Salamah ni. Tapi dia cedera dalam perang Uhud. Ada riwayat kata perang Badar, cedera yang akhirnya dia meninggal. Ummu Salamah Hindun binti Huyai. Hindun binti Huyai ni tuan-tuan, ada satu cerita dia ketika mana suami dia yang lepas, iaitu Abu Salamah, meninggal. Sebelum Abu Salamah meninggal, Abu Salamah ada ajarkan kepada dia satu doa. Itu yang saya kongsikan pada tuan-tuan tu. Satu doa, yang mana doa ini tuan-tuan boleh tanda doa ketika mana kita ditimpa musibah. Doa mana ketika ditimpa musibah. Kita tuan-tuan apabila ditimpa musibah, apa yang kita diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kena sebut apa? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Selepas itu kita kena sabar. Selepas itu kita kena redha. Nak sabar dengan redha ni, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita satu doa. Mudah-mudahan kita dapat amalkan. Dan tuan-tuan, bukan senang. Percayalah cakap saya, sangat susah. Bukan senang. Saya berhadapan dengan beberapa orang yang rapat dengan saya, sahabat saya, yang menghadapi macam-macam ujian. Yang terbaru kehilangan seorang puteri kesayangan. Seorang puteri kesayangan. Semasa saya di Tengku Mahkota, seorang sahabat saya juga kehilangan putera kesayangan. Mengejut. Dan saya bekalkan dengan doa ini. Saya kata, bang, amalkan doa ini. Saya jumpa isteri dia, saya kata, kak, baca doa ini. Doa Ummu Salamah. Pendek aja doanya. Saya baca sepintas lalu. Ummu Salamah zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam taqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma min 'abdin tusibuhu musibatun fayaqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa ajarahu Allah fi musibatihi wa akhlafa lahu khairan minha. Tuan-tuan, saya tak beri maksud dalam tu semua sekali. Saya hanya bagi maksud dia punya doa dia saja. Ummu Salamah sebut, Nabi SAW sebut, sesiapa sahaja yang mendapat musibah, maka dia sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dia berdoa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Maksudnya apa? Tu saya dah bagi. Ya Allah, berilah ganjaran kepadaku di atas musibah ataupun ujian, dugaan yang menimpa aku ini. Betul? Itu yang pertama. Kita minta, Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, beri pahala di atas ujian ini. Benda dah berlaku. Betul? Benda dah berlaku. Pahala ni datang dengan apa? Dengan sabar. Kalau dia berlaku, dah berlaku. Kita tak sabar pula. Apa dapat? Dapat sedih dan juga dapat bala. Kan? Tapi kalau berlaku sesuatu yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan, walaupun perit, walaupun sakit, walaupun rasa sulit sangat, rasa keras sangat, tapi kita sabar, kita redha. Dan nak redha ini keluar daripada mulut kita, menghadap Allah Ta'ala dengan hati yang penuh ikhlas. Kita mengatakan, ya Allah, tak apalah Allah, kamu dah beri ya Allah, kamu dah tetapkan ya Allah, tapi aku minta ya Allah, dengan musibah ini aku dapat pahala. Macam tuan-tuan, nak ke tak nak? Naklah kan? Biarlah, Allah dah ambil lah. Allah dah kenakanlah. Allah dah jadikanlah. Tapi aku nak pahala ya Allah.
Kita nak. Sebab itu tuan-tuan, dalam hidup kita ni, persoalan pahala ni persoalan nombor satu. Buat apa pun pahala. Kita keluar rumah, pahala ke tak pahala? Tak pahala, masuk balik. Macam boleh buat macam tu? Tak pergi pejabat dah. Nak melangkah pergi pejabat, Aish, macam tak berpahala je ni bang. Masuk balik. Niat betul-betul lah kan. Niat lillahi ta'ala. Pergi pejabat tu kerana Allah. Nak cari rezeki untuk anak-anak kerana Allah, kan? Nak buat kerja, nak bantu orang. Tak kisahlah kerja apa pun. Dan saya cikgu, nak mengajar anak orang, kan? Mudah-mudahan saya ajar anak orang dapat pahala. Anak saya pun orang ajar dapat pahala, insyaAllah, kan? Macam tu lah, kan? Bukanlah kita nak pergi tu nawaitu, nak sebut nawaitu macam usalli, tak payah. Terlintas kata lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Bila kita niat lillahi ta'ala, tuan-tuan, kerja kita berpandu lah, kan? Tapi kalau kita pergi sebab kerja, sebab bos mau pergi kerja, sebab dia tetapkan kena pergi kerja, dia jadi lain, tuan-tuan. Percayalah, niat ni power ni. Sebab itu benda apa sahaja pun Allah kata niat. Betul? Macam kita nak puasa, niat. Yang pertama. Yang kedua, jaga supaya tak batal. Itu saja. Benda besar tu, dua je dia punya rukun dia. Tapi kalau tak niat, lapar saja-saja, dahaga saja-saja. Baik, balik semula kepada doa ini. Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, aku minta di atas musibah ini, ujian ini, aku dapat pahala. Tolonglah beri pahala ya Allah. Dan Allah Ta'ala akan beri pahala mengikut kesabaran kita. Kerana apa tuan-tuan? Dua benda dalam ibadat ini yang sangat tinggi pahalanya, yang Allah tak beritahu siapa pun. Nabi pun tak boleh beritahu. Yang pertama, sabar. Yang kedua, puasa. Sebab itu sabar dia tak sama. Yang tu Ustaz, wak sabar, tapi belum tentu sabar. Orang panggil dia wak sabar, tapi nampak macam tak sabar aja, kan? Asyik mengungut aja. Lain, dan tak sama. Saya Ustaz tak semestinya sabar seperti mana sabarnya imam. Imam tak semestinya sabar sebagaimana sabarnya tu yang datang buka lampu, batulah sekali dia tutup lampu, siapa? Noja. Tuan-tuan, noja ni bukan kerja mudah-mudah, tuan-tuan. Betul? Dan minta maaf sebutlah, saya tadi pun tak sebut noja, kan? Betul? Sepatutnya dalam ucapan yang pertama saya sebut pengerusi, sebut imam, sebut bilal, sebut noja, kan? Tak sebut pun, sebut imam je. Sebab yang saya nampak imam kat depan, noja biasa dekat belakang. Sebab tu tak sebut. Tapi noja penting, tuan-tuan. Dan nak jadi noja kena sabar. Ada satu tempat minta maaf sebut. Kita live ni, live kan? Tak apalah, saya sebutlah. Noja dia tak sabar. Orang tengah semayang, dia pergi tutup lampu semua. Apa benda ni? Orang tengah semayang, dah awak dah pegang title noja, sabarlah. Dia kata, saya dah nak datang awal, balik lambat, letak jawatan. Betul kan? Minta maaf, kan? Ada orang mengadu boleh Ustaz, kena sebut Ustaz dekat kuliah Ustaz. Ada macam tu Ustaz. Apalah ni. Kita, yalah, tapi janganlah tuan-tuan lama pula, kan? Sampai setengah jam lepas sembahyang tuan-tuan duduk lagi termenung. Tuan-tuan, nak ibadat bukan surau saja, bukan di masjid saja, di rumah yang afdal, kan? Agak-agak lah. Jadi kita balance lah, Noja pun dia nak buat kerja dia, kita jemaah pun agak-agak lah dengan noja pun, kan? Tapi ini tak, Assalamualaikum agak-agak sikit dia pun papa tutup lampu. Maknanya dengan kata lain, keluar, aku nak tutup. Ini garang punya noja. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT. Yang kedua, wa akhlif li khairan minha. Kata Nabi, kamu minta doa kamu dengan ujian yang kamu dapat ini. Contohnya kamu kehilangan sesuatu, kamu kehilangan orang yang kamu sayang, kamu kehilangan orang yang kamu sangat-sangat cintai, maka minta Allah Subhanahu Wa Taala gantikan dengan yang lagi baik. Tuan-tuan, bila Ummu Salamah kehilangan Abu Salamah yang sangat
dicintainya. Dalam satu riwayat menyebutkan ketika mana Abu Salamah dalam keadaan yang kritikal, Abu Salamah tanya kepada Ummu Salamah, "Wahai adindaku Ummu Salamah, kalau abang meninggal, awak kahwin lain ke?" Kata Ummu Salamah, "Bang, abanglah cinta saya." Ini saya dialog saya lah kan. Lebih kurang tuan-tuan tuan-tuan lain macam je. Kita nak bagi mudah faham ni nak gambarkan sayangnya pada Abu Salamah. Dia kata, "Bang, saya tak akan kahwin lain. Abanglah dunia akhirat. Abanglah dunia akhirat." Ummu Salamah tanya pula dia. Tak. Riwayat tu sebut Ummu Salamah dulu. Ummu Salamah tanya Abu Salamah, Bang, kalau saya tak ada, abang kahwin lain tak?" Kata Abu Salamah, "Ya Allah, aku yang nak mati ni. Kamu tanya macam tu pula. Aku sekarang ni yang nak mati. Aku sekarang yang sakit. Kamu tanya macam tu pula." Abu Salamah pun termenung. Abu Salamah tanya balik, "Kalau saya mati, awak kahwin lain tak?" Baru Ummu Salamah jawab, dia tak kahwin lain. Maknanya sayang cinta dia sehidup semati. The only one, you are my husband. Apa berlaku tuan-tuan? Meninggal Abu Salamah. Bila meninggal Abu Salamah, sebelum dia meninggal, ini doa yang dia dapat daripada Rasulullah. Dia ceritakan, dia bagi kepada Ummu Salamah. Jadi Ummu Salamah pun bacalah doa ni. Bila Ummu Salamah baca doa ini, "Ya Allahumma ajurni fi musibati." Ya Allah, sedihnya aku, Kau berikanlah ganjaran yang terbaik di atas kematian suamiku yang tersayang ini. Yang kedua, gantikan ya Allah dengan yang lebih baik. Nak ganti apa ni? Bagi dia Abu Salamah lah yang paling baik. Dia tak nampak dah orang lain. Ni tuan-tuan, orang perempuan, betul kan Mak Haji kan? Mak Haji, betul tak? Kan, itulah Pak Haji seorang-seorangnya kan. Ketiak masam pun Pak Haji aku tu lah kan. Kentut busuk pun Pak Haji aku tu lah kan. Sendawa ya Allah, tu lah Pak Haji aku. Ni orang perempuan tuan-tuan, hebat dia. Allah dah bagi macam tu kat dia. Orang lelaki Pak Haji jangan marah, dia ada 3 bahagian lagi. Kan, kita kena raikan lah, betul? Dia macam tu kan. Allahu Akbar. Jadi dia jadi bingung. Dia jadi macam doa, dia doa juga, tapi dia kata siapa lagi ni nak ganti Abu Salamah ni. Tapi oleh kerana doa lillahi ta'ala, dia doa, Allah makbulkan doa dia. Allah makbulkan doa dia. Yang dia tak sangka-sangka tuan-tuan. Ini power punya doa. Sebab itu tuan-tuan, bila saya sebut kepada sahabat saya tu, saya bagi tahu, akak doa kak. Saya bagi tahu maksud dia. Saya kata akak doa. Mungkin dia kata, saya kata bagi lalu azan mungkin dia kata, silakan Bilal. Mungkin dia kata apa? Mungkin dia kata, "Ustaz, saya ni dah umur 50, nak nak lahirkan anak apa lagi kan?" Kan? Okey, kita bagi luar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. 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 Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat.
La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alas حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Daiman abadan la ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabba hadhihi da'wati salatul qa'imah sayyidina Muhammadan wasilah wa syarafa wa darajat al-'aliyyah wa ba'as maqam Muhammad innaka la tukhliful mi'ad. Kita sambung lebih kurang 15 minit. Saya tak pasti sempat habis ke tak habis. Memang confirm tak habis. Tapi tak apalah, dapat sikit pun sikit lah kan. Tuan-tuan sambung sikit lagi. Wa akhlif li khairan minha. Jadi Ummu Salamah ni bila dia baca yang kedua ni, dia jadi macam macam dia bertimbul persoalan, siapa lagi lah yang nak ganti cik abang aku ni kan. Cik abang aku ni lah yang istimewa kan. Tapi tuan-tuan, takdir Allah Ta'ala. Maka tuan-tuan, akhirnya dia sebelum tu tuan-tuan, sebelum Rasulullah SAW pinang dia, ada dua sahabat besar yang pinang dia, Abu Bakar dalam riwayat sebut dengan Umar. Tapi kedua-duanya dia tolak. Dia kata Abu Salamah lagi okey lah. Maknanya ingatan daripada Abu Salamah tu lagi berat, lagi hebat. Tapi bila Rasulullah SAW yang masuk meminang, maka yang ini dia tak mampu nak tolak. Tuan-tuan, siapa lagi yang lagi hebat, lagi baik daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tak ada. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara keistimewaan dia tuan-tuan, dia kahwin sendiri. Perempuan yang datang serah diri pada dia, maka Nabi terus kahwin dan dinikah. Ini keistimewaan Nabi. Kita tak boleh tuan-tuan, kena pergi ambil borang, kena cari saksi tuan-tuan. Tuan-tuan jangan buat hebat pula. Ni kadang-kadang ni ramai orang buat hebat ni tuan-tuan. Dia nak mengatasi Nabi ni. Pelik ke tak pelik tuan-tuan sekarang tuan-tuan? Tak pelik tuan-tuan Tak pelik. Tengah-tengah kita sambut maulud, tengah-tengah kita buat maulid kan, yang terbaru ni ada 6 orang ke 9 orang kena tangkap itu hari bulan lepas dekat Selangor. Kenapa? Geng Rasul Melayu. Rasul Melayu tuan-tuan. Kita tengah selawat Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli, dia boleh Rasul Melayu. Ni ada dia orang sesat ni tuan-tuan. Sebab itu Nabi SAW ni kena sentiasa sebut. Dan nak sebut Nabi ni bukan Muhammad, selawat kan? Sekali kita berselawat, man salla alayya marrah sallallahu alaihi biha ashra. Sekali kita berselawat, Allah akan berselawat pada kita 10 kali. Bayangkan tuan-tuan, satu selawat daripada Allah, kita dapat rahmat dan juga keampunan. Tuan-tuan, bukan senang nak dapat rahmat dan juga keampunan daripada Allah. Dengan rahmat Allah ni lah tuan-tuan, kita masuk syurga. Kita tak akan masuk syurga dengan ibadat kita. Ibadat kita tuan-tuan banyak mana sangat, berapa lama sangat kita buat ibadat, hebat mana sangat ibadat kita ni tuan-tuan. Semayang, memang semayang, tapi Allahu Akbar, semua benda dalam dunia kita ingat. Betul? Ada benda-benda yang sebelum ni tak ingat. Ada seorang India tu kata, Ustaz, saya masuk ini Islam sangat baguslah. Ustaz kata, kenapa? Saya takbir aja, semua barang saya ingat. Ini baguslah semayang. Ustaz kata, bukan macam tu.
Itu kelebihan sembahyang kah? Bukan. Itu tak betul. Awak tak khusyuk tu, kata ustaz. Wah, saya ingatkan itu kelebihan sembahyang. Saya angkat takbir aja semua barang ingat. Bukan kau je, baik dengan aku ustaz-ustaz pun macam tu. Tuan-tuan, jadi Ummu Salamah di Pinang, maka Ummu Salamah kata, inilah jawapan daripada doa yang dia tak putus-putus berdoa setelah kehilangan suaminya yang tersayang. Jadi tuan-tuan, kita ada apa-apa pun tuan-tuan masalah, kita sebut dengan hati yang ikhlas, dengan kesabaran yang diberikan oleh Allah Ta'ala, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kemudian kita baca doa ni. Mari kita baca sama-sama dengan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, doa ni kena selalu baca. Kalau boleh 2-3 hari baca, 2-3 hari baca, walaupun kita belum ditimpa musibah, kan? Sebab apa tuan-tuan? Bila pop kena musibah, tuan-tuan kadang-kadang tak ingat dah doa ni. Betul tak? Betul tak? Sebab apa tuan-tuan? Ujian ni berat tuan-tuan. Allahu akbar. Lebih-lebih lagi ujian yang ditimpa, yang berlaku kena pada orang yang sangat rapat dengan kita. Antaranya yang agak berat seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfus wath thamarat. Al anfus, kematian jiwa. Allah kenakan siapa? Mungkin isteri, mungkin anak kesayangan kita, mungkin putera kesayangan kita, mungkin mak kita, mungkin bapa kita, mungkin orang-orang yang sesayang. Tuan-tuan, dia kena beritahu tak? Ada beritahu dan ada banyak yang tak beritahu. Mengejutlah maknanya, kan? Sebab itu tuan-tuan, kita amalkan supaya mudah nanti apabila kita ditimpa musibah, kita dapat serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yakin ada hikmah yang baik di sebalik daripada itu. Dan yang kita nak, walaupun berlaku dan benda dah berlaku, kita nak kita diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Taala Maha bijaksana untuk bagi ganti yang lagi baik. Oh, lelaki suka sangat baca doa ni bila suami isteri dia tak ada. Kan? Sebelum baca doa dah nampak gantinya. Dah baca doa lagi nampak. Allahu akbar. Baik tuan-tuan, seterusnya tuan-tuan, doa yang kedua. Saya nak habiskan doa Ummu Salamah. Doa yang kedua yang di bawahnya, an Ummu Salamah, an Ummi Salamah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza asbaha qala. Ini tuan-tuan doa dan ini wirid tuan-tuan. Kalau boleh kita amalkan. Tuan-tuan yang dah amalkan, teruskan. Tuan-tuan, ini penting sangat tuan-tuan. Saya tengok, saya duduk perhati tengok, banyakkan tempat dia tak buat sangat yang ni tuan-tuan. Jadi kita boleh kita amalkan. Apa dia tuan-tuan? Doa waktu pagi. Kata Ummu Salamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila pagi, maknanya dalam huraiannya sebut lepas subuh, lepas sembahyang subuh, Nabi akan baca antaranya doa ini ataupun wirid ini. Apa doanya pun kan? Kita baca sama-sama. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Boleh tuan-tuan? Ya Allah, kata Nabi, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Saya sebut kepada pelajar saya, jangan lupa amalkan doa ini sebelum anda ke sekolah. Kalau sekarang di ma'had, sebelum anda keluar daripada dom, tolong baca doa ini. Datang ke kelas dengan doa ini. Anda datang nak apa? Nak ilmu.
Tapi belum tentu ilmu yang anda dapat itu memberi manfaat kalau tak betul caranya. Belajar sekolah agama, belajar agama, tapi belum tentu. Kan? Belum tentu. Jadi saya kata minta dengan siapa? Dengan dia yang memberi. Dia yang memberi. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa mintanya? Ilmu yang bermanfaat. Dan kita tuan-tuan yang dah tak belajar ni pun kena minta pagi-pagi ilmu yang bermanfaat. Tak masuk sekolah tapi datang surau belajar, kan Haji Ramli? Kan? Saya dipahamkan surau ini antara yang paling top lah. Kan? Ni bulan ni malam ke 32. Saya pun pelik, saya termenung tadi. 32. Biasa malam 31 aja paling-paling. Tu hebat tuan-tuan. Ni surah As-Salih ni, kan? Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, kita minta yang pertama apa? Ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ringkas je tuan-tuan. Saya tak bawa malam ni doa yang panjang-panjang. Doa yang pendek aja tuan-tuan. Confirm boleh hafal punya lah. InsyaAllah. Yang kedua, Nabi SAW minta pada waktu pagi, rizqan tayyiba. Minta rezeki yang baik. Tuan-tuan, kita keluar daripada rumah. Saya sebut kepada rakan-rakan, bacalah doa ini. Sebab kita keluar daripada rumah seumpama burung yang keluar terbang daripada sarangnya mencari rezeki, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nak dapat rezeki yang macam mana? Rezeki yang tayyib. Tak semestinya banyak, tetapi dia tayyib, dia baik, untuk dibawa balik kepada zuriat keturunan kita, dibawa balik kepada isteri tersayang, dibawa balik kepada putera-puteri tersayang. Dia masuk dalam perut mereka yang tayyib, yang baik, supaya dapat kenal Allah, supaya dapat bersyukur pada Allah, supaya dapat kasih, kenal, cinta kepada Nabi SAW yang ajar doa ini. Rizqan tayyiba, rezeki yang baik. Bila sebut rezeki yang baik, maknanya yang halal. Tak banyak tuan-tuan, tak apa, janji dia halal. Dan yang ketiga, Nabi SAW minta pada pagi waktu hari, antara doa Nabi. Banyak doa-doa lain tuan-tuan, tapi ini antara yang Ummu Salamah sebut. Saya ambil doa ini sebab kita nak bincang tentang isteri Nabi, tuan-tuan, sempena. Jadi tuan-tuan, yang ketiga, Nabi SAW minta dengan Allah Ta'ala, wa amalan mutaqabbala, amalan yang diterima. Tak banyak buat tapi Allah terima, banyak buat tapi Allah tolak. Na'udzubillah. Semayang tuan-tuan, berzikir Allah subhanallah, 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 tapi nak tunjuk pada orang, Allah tolak. Semayang, bangun tunduk, sujud, bangun, sujud, bangun, tapi nak tunjuk dekat pak mentua dia sebab balik rumah pak mentua. Isteri dia pun pening kepala, cik abang aku ni kat rumah tak, aku tengok tak semayang. Balik rumah bapak, ya Allahnya semayang juga, kan? Allah Ta'ala dekat akhirat nanti, bila bangkit-bangkit minta nak pahala semayang, Allah kata apa? Pergi minta dengan bapak mentua engkau, sebab dulu engkau buat kerana bapak mentua engkau, dengan aku tak ada. Tuan-tuan, na'udzubillah. Kita minta supaya amal kita walaupun sedikit Allah Ta'ala kabulkan. Seperti mana kita pergi ke mana? Pergi ke Mekah, kita minta haji yang makbul. Pertama makbul tuan-tuan, diterima. Lepas itulah baru kita minta yang paling tinggi, mabrur. Kita tak nak yang mardud. Dan arwah mantan dulu sebut, Tok Mat ingat lagi tak? Orang nak dapat haji mabrur, dia dapat haji Marlboro. Sebab dia beli banyak Marlboro bawa balik. Dia kata kat sana murah. Ada juga macam tu kan, wallahu alam. Jadi tuan-tuan, tiga benda pagi ni tuan-tuan, kita baca lagi sekali. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Saya ajar pada anak saya minum air Zam-Zam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'. Itu dia beza. Dia beza. Minum air Zam-Zam, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Dekat situ rezeki yang luas, tapi dekat sini rezeki yang baik.
Ada beza sikit lah tuan-tuan. Baik. Sempat tak ni nak baca yang ketiga ni? 8.30 dah ni. Nak berhenti? Tuan-tuan seronok je terus. Saya yang bercakap. Sikit lagi tuan-tuan. Sikit lagi secara ringkas. Kita tadi habis pada Ummu Salamah, iaitu isteri yang, saya nak sebut isteri je lah, isteri yang ke berapa? Ke-6. Isteri yang ke-7 barulah seorang lagi yang bernama Zainab, iaitu Zainab binti Jahsh. Siapa dia? Ia juga istimewa kerana dia dikahwinkan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Disebut di dalam suratul Ahzab ayat 37, falamma qada Zaidun minha watara zawwajnakaha. Setelah habis iddah dia bersama dengan suaminya, iaitu anak angkat Zaid bin Harisah, anak angkat Rasulullah SAW, maka Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan Nabi kahwin dengan Zainab binti Jahsh. Ini suatu syariat yang Allah Subhanahu Wa Taala nak beritahu bahawa anak angkat dia bukan anak sebenar, dia tetap anak angkat. Dan isteri anak angkat, apabila anak angkat ceraikan pak mentuanya, bapa mentuanya kan, betul bolehkah kahwin? Boleh, halal. Tapi kalau yang betul tak boleh. Yang betul tak ada istilah bekas menantu, bekas bapa mentua. Kita selalu dengar kan, bekas bapa mentua saya tu. Tak ada, dia bukan bekas bapa mentua, dia bapa mentua. Dia tak putus. Mana daripada Muar nak balik Batu Pahat, singgah Pak Raja ni, jenguk bapa mentua tu, salam dengan dia, tak ada masalah. Salam dengan mak mentua tu, tak ada masalah. Sebab dia mak mentua sampai bila-bila, dia pak mentua sampai bila-bila, bukan bekas. Kalau sebut bekas nanti dia ambil buat kahwin pula kan? Tak boleh. Tapi yang angkat tak ada masalah. Tak ada masalah. Yang keberapa? Yang ke-7. Yang ke-8 ialah Juwairiyah binti Al-Haris. Ini Juwairiyah. Juwairiyah ni tuan-tuan, saya nak laju je lah. Juwairiyah ni hadis yang ketiga yang saya bekalkan pada tuan-tuan, iaitu satu zikir yang sangat power. Kalau boleh kita tak tinggallah zikir ni, khususnya pada waktu pagi. Betul, waktu pagi ni zikir yang saya rasa ramai kita dah amalkan lah. Kalau kita amalkan bacaan Al-Ma'thurat tuan-tuan, memang adalah zikir ni. Zikirnya subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midad kalimati. Saya nak sebut sikit je tuan-tuan berkenaan dengan zikir ni, masa tak mengizinkan. Tuan-tuan, Nabi SAW dia disebut kepada Juwairiyah. Satu hari Juwairiyah ni tuan-tuan, ketika mana Nabi bersama dengan dia, pada giliran Juwairiyah, Nabi keluar daripada keluar daripada rumah, setelah dah selesai sembahyang. Sebelum Nabi keluar, Juwairiyah ni masih berada pada tempat sembahyang dia, fi masjidiha disebut. Fi masjidiha makna di tempat sembahyang dia dalam rumah. Sedang berwirid. Nabi keluar buat urusan. Falamma adha, ketika mana dah waktu duha, Nabi balik. Nabi tengok Juwairiyah masih berada di tikar sembahyang. Mazilti hunak? Adakah kamu masih berada di sini, kata Nabi? Kata Juwairiyah, ya. Maknanya Nabi faham Juwairiyah daripada subuh tadi tengah berzikir, tengah bertasbih, tengah bertahlil dan sebagainya. Sampai waktu duha. Nabi tegur. Nabi kata, kamu nak tak aku ajarkan kepada kamu satu tasbih, satu zikir yang mana kalau apa yang aku sebut ini ditimbangkan dengan apa yang kamu sebut daripada pagi tadi hingga sekarang, berat apa yang aku sebut. Inilah Nabi sebut tasbih subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midad kalimati. Kita tuan, kita baca sama-sama. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midad kalimati. Maksudnya apa tuan-tuan? Maha suci Allah, segala puji bagi Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut adada khalqihi, sebanyak makhluk ciptaan Allah.
Maknanya, ya Allah, aku sebut subhanallah dan aku pujimu. Dengan tahmid ini, aku nak engkau sebanyak apa? Sebanyak makhluk ciptaanmu. Tak hebat tuan-tuan? Tengok Nabi SAW. Sebab apa tuan-tuan? Nabi nak beritahu kita, hidup kita ni tuan-tuan bukan zikir aja, bukan ibadat khusus sahaja. Tak. Hidup kita ni hidup. Kita ada isteri, kita ada anak, kita ada hak pada isteri, kita ada tanggungjawab pada anak, kita ada mak, kita ada ayah, kita ada masyarakat. Semuanya adalah mereka-mereka yang memerlukan kepada kita. Sebab itu kita hidup dalam masyarakat. Jadi tak betul tuan-tuan, dia datang ke masjid, duduk dalam masjid berzikir, tak keluar-keluar. Sebab apa? Tak apalah ustaz, masjid ni bagus, nak berzikir je. Tak betul. Tak betul, kena keluar bekerja. Sebab itu dalam hari Jumaat Allah sebut apa? Fa idza qudiyatis salah fantashiru fil ard. Apabila selesai sembahyang Jumaat, fantashiru. Itu fi'il amar. Berteraburlah kan? Itu masuk kan? Fantashiru. Fantashiru ni bukan keluar, bertebar. Maknanya cari rezeki. Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Cari rezeki, cari kelebihan dekat luar sana, bukan dalam masjid saja. Cuma ada sahabat kadang-kadang dia datang dalam masjid tu, dia tak nak pergi mana lah tu, dia mengadu kat masjid. Cerita dia panjang, insya-Allah lain kali. Kan tuan-tuan? Masjid sembahyang fardu, ada kuliah, lepas tu keluarlah. Ini tak tidur bangun, dia buat macam rumah dia pula masjid ni. Kena pula ada aircon, kapet lembut pula. Mana boleh? Tak boleh. Baik, Juwairiyah tuan-tuan, subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi, sebanyak bilangan makhluk ciptaanmu, wa ridha nafsihi, dan juga keredaanmu ya Allah, wa zinata arsyihi, dan seberat arasmu, wa zinata arsyihi wa midada kalimati, dan sebanyak kalimat-kalimatmu ya Allah. Sebut apa kali tuan-tuan? 3 kali. Nabi kata, aku sebut ini 3 kali, kalau ditimbang lebih berat daripada apa yang kau sebut daripada subuh tadi sehingga waktu duha ini, wahai Juwairiyah. Ini jadi tegur Juwairiyah. Kamu ada suami, kamu ada tanggungjawab kamu kepada kehidupan kamu, bukan hanya untuk berzikir, bukan hanya dikhususkan berzikir sahaja. Itu maksud dia tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kemudian Nabi menikah dengan seorang Juwairiyah tadi tuan-tuan, dia adalah tawaran perang Bani Mustalik. Bani Mustalik. Dia dibebaskan oleh Nabi SAW, diislamkan. Maka Nabi kahwin dengan dia atas tujuan dakwah. Dengan sebab dia masuk Islam tuan-tuan, maka ramai pengikut-pengikut yang lain masuk Islam. Sebab dia anak orang yang ada nama dalam Bani Mustalik. Seterusnya kahwin dengan Safiyah binti Huyai. Ini keturunan Nabi Harun alaihissalam. Yang ke berapa tuan-tuan? Yang ke-9, Safiyah binti Huyai. Romantik tuan-tuan, romantik Nabi dengan Safiyah ni. Nabi SAW digambarkan dalam Sahih Bukhari ketika mana nak naikkan Safiyah ke atas kuda ataupun unta. Nabi SAW bengkokkan dia punya lutut dia. Lepas tu Nabi SAW minta Safiyah pijak peha Nabi, maka naik. Wah, kita tuan-tuan nak naik macam mana tuan-tuan? Sekarang mana ada unta ustaz? Kita naik kereta, naik motor. Bukakan pintu. Saya sendiri tak buat tuan-tuan, sebut je boleh. Kenapa tak nak sebutnya romantik tuan-tuan? Jangan-jangan sekali boleh lah yang main cepat naik. Ini tak, dia tekan horn, pam pam. Mak kau ni bila nak turun? Aku tinggalkan. Ataupun dia dah naik kereta, gerbang dah sampai simpang, tengok tak ada orang sebelah, punyalah tuan-tuan kan. Jadi Nabi SAW tuan-tuan romantik tuan-tuan. Allahu Akbar. Romantik dia letak kaki Safiyah atas peha dia, Safiyah pun naik ke atas. Allahu Akbar. Hebat tuan-tuan. InsyaAllah kalau boleh kita tirulah.
Dan seterusnya tuan-tuan, yang ke-10 Ummu Habibah Ramlah binti Abu Sufyan. Inilah yang saya sebutkan tadi, yang ketiga, isteri Nabi yang ketiga, anak kepada sahabat Nabi. Cuma ketika kahwin itu Abu Sufyan masih lagi belum memeluk Islam. Selepas Fathu Mekah, selepas tahun ke-10 hijrah, berlakunya pembukaan kota Mekah, barulah dia masuk Islam. Dialah merupakan isteri ketiga daripada anak sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang ke-11 ialah Maimunah binti Al-Haris, dan yang ke-12 ada riwayat mengatakan 12, iaitu mak kepada anak Nabi yang terakhir, iaitu Ibrahim. Ibrahim bin Muhammad, anak kepada Maryah Al-Qibtiyah, ataupun namanya Maryah binti Syam'un. Al-Qibtiyah. Al-Qibtiyah ni maknanya dia orang Mesir, dan dia sebenarnya hamba yang dihadiahkan oleh Raja Muqayqis kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil dia sebagai seorang hamba, dan dia melahirkan anak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada ulama mengatakan dia tak termasuk Nabi lah, dia kekal sebagai hamba, dan ada ulama kata dia juga termasuk dalam zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, lebih 10-12 minit, saya minta maaf tuan-tuan, itu pun dah kelang kabut tu. Wallahu alam tuan-tuan faham ke tak faham. Mudah-mudahan bolehlah terima apa yang saya sebutkan, apa yang kongsikan ada sedikit sebanyak tuan-tuan. Dan saya minta tuan-tuan, doa yang saya kongsikan malam ini, helaian yang saya berikan pada tuan-tuan, insya-Allah tuan-tuan dapat manfaatkan dan dapat kongsikan pada keluarga tuan-tuan. Dan ada lebih ni lagi ni, saya ingat pihak surau boleh bagilah. Saya tinggalkan, saya tak nak balik lah. Buruk siku pula nanti. Tuan-tuan, mudah-mudahan kita sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita sentiasa diberikan kekuatan oleh Allah taala, sentiasa disuburkan iman kita kepada Allah dan juga kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dengan itu tuan-tuan, kita akan mendapat kelayakan untuk diberikan jannah, syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab nak masuk syurga Allah dengan cinta Allah dan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu tidak akan masuk syurga, kata Nabi, melainkan dengan cinta. Cinta sesama kita, cinta kepada Allah, dan juga cinta kepada junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mari lagi lepas ni, mari lagi. Salah di sini. Sama saja. Tidak. Itu maklumat terima bulan Senin Selasa malam Rabu.